dulu saya jumpa sikit-sikit je Pak Jamat, orang buat orang kahwin yang rewang-rewang tu saya jumpa, tapi saya ingat makcik-makcik buat pisau dia lah, buat pisau minyak. Nanti dia orang kata takut melekat apa benda je tak bawang pergi getah. Lepas tu mungkin Pak Jamat zaman kugiran, zaman walimah ada kugiran, satu kampung datang, betul tak Pak Jamat? Betul. Nah, kalau satu kerja kahwin, kalau satu kampung ada kahwin, mana satu kampung semua datang. Tolong menolong lah, kata rewang. Hampir tak ada orang yang tak datang. Betul Pak Jamat? Ya. Ya, ni zaman dulu. Nah, kalau kita zaman hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, maaf saya sebut, ya. Walimah hari ni terlalu banyak walimah pula sampai kita tak mampu datang. Dan bukan hanya itu saja tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat ada juga orang yang hari ni tak suka pergi walimah sebenarnya. Dan bagi dia tak pergi pun tak apa. Pergi tak apa. Saya nak mengingatkan tuan-tuan, kenapa walimah ni dia sampai kepada wajib. Okay? Saya akan kaitkan dengan sebab. Sebab orang yang mengajukan imamnya apabila memperpanjang solat, itu sebab. Ada sebab yang diterima pakai oleh syariat without any soal jawab. Maknanya apabila terjadi perkara itu, dia panggil uzrul syar'i. Kena pakai. Okey? Nah, al-walimah. Walimah kalau ada uzur syar'i, tuan-tuan tak dosa. Hujan. So, hujan memang uzur syar'i. Sebab hujan datang daripada Allah. So, bermakna kalau kita buat walimah, hujan, tak boleh nak marah siapa-siapa lah. Kalau orang tak datang, lauk tak habis. Dia memang Allah takdirkan jadi macam tu. Okay. Sakit. Uzur syar'i. Hujan, sakit, kita khidmat ibu bapa. Ini uzur syar'i. Keluarga, maknanya anak-anak dan isteri, itu dia panggil nafaqah. Okey, uzur syar'i. Dan ada beberapa yang lain, misal terhalang. Maksud saya, kalau kat sini kita terlepas feri, saya yang jauh hilang. Walimah paling jauh kat mana? India? Pakcik Faruk kat mana walimah paling jauh? Okay, Pakcik Faruk paling jauh walimah kat mana? Baru-baru ni tak ada. Tak ada? Maknanya kalau paling jauh kat mana Pakcik Faruk? Kalau paling jauh walimah yang pakcik pergi dari Singapura. Ada pergi Woodland ada. Woodland, Masya Allah. Maknanya luar negara tak ada walimah? Walimah jarang lah. Jarang, Masya Allah. Selamat Pakcik Faruk. Bermakna kalau tak ada jemputan jauh, Alhamdulillah. Saya ada jemputan Pakcik Faruk. Pernah Perlis. Kedah. Masya Allah. Kedah pernah. Kita, kawan-kawan kita kahwin. Jadi dia kata, hamai lah. Dia bilang, hang tak mai, kita duduk sama-sama belajar. Hamai lah kita nak kahwin ni. Ada kawan saya dekat Negeri Sembilan pun ada. Ada kawan saya pergi Jakarta. Walimah. Jauh. Itu bermakna, selagi mana ada daya, terima kasih Pak Syarul, ada daya, ada kemampuan, maka kena hadir. Dan kalau misal jauh negara tadi tu, hari ni suara kurang baik ya, putus-putus. Saya rasa saya pakai Bluetooth ni katanya, tak bagus. Saya tutup saya Bluetooth. Ustaz tak fully charge lah. Saya fully charge 100 pakcik. Tapi dia nak tangkap tak berapa bagus. Sekejap saya putuskan. Dia punya wifi tak bagus tak betul. Betul. Bismillah. Ustaz tukar 2.4.
2.4 apa pakcik? GHz. Ustaz ni pakai 5 GHz sama 2.4 kan? Oh, dia punya internet backup pakcik Wi-Fi. Okey. Sekarang suara saya clear? Okay, very clear. Very clear. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, thank you. Thank you so much. So, saya ulang sekali lagi. Nah, kalau kita ada walimah dan memang uzur syar'i, maka diperbolehkan untuk kita tak hadir dan kita tak gather. So, Islam adalah agama yang sebenarnya nak kita kumpul dan bersilaturahmi. So, dia bukan agama yang nak hukum kita kalau kita tak pergi al-walimah. Okay? Sama dengan kes ni. Orang yang mengadukan imamnya apabila memperpanjang solat. Hak ni kita bukan nak hukum imam. Kita tak nak dalam Islam sampai kepada terjadi sesuatu. Maaf cakap ni sebagian negara dia punya prevention apa dia panggil? Prevention punya langkah-langkah prevention itu lambat. Kadang-kadang benda dah jadi. Jembatan dah roboh, baru nak cerita bikin jembatan bagus. Orang bikin jembatan bagus-bagus, jangan dia roboh. Sebab kalau dia roboh, mesti ada jiwa yang mati. So, di sini mengadukan kepada penguasa atau pentadbir masjid. Okay? Sebab negara-negara Arab sampai hari ini, mereka mewakafkan masjid dengan, misal, kalau ada orang yang punya wang, so dia memiliki masjid tu. So dia wakaf lillah ta'ala. So kebiasaannya adalah yang run masjid tu, maksud saya yang pilih imam, bayar duit api air, semua orang kaya tu. Jadi dia yang pilih, dia pentadbir. Kalau Singapura, kita punya pentadbir, lembaga pentadbir masjid, ramai bertukar-tukar mengikut sistem yang ada. Dan Alhamdulillah, saya ingat kalau dewasa ini orang-orang yang profesional ramai dekat dari lembaga pentadbir masjid. Jadi mengadu itu mengadukan imam. Kalau imam baca lambat atau imam penghalang kepada beberapa urusan orang awam dan kerana dia semayang lama, itu bukan hukum imam, itu nak prevent daripada masyarakat kita ataupun orang-orang yang salatul jamaah terjejas. Satu. Nombor dua, akibat dia akan kehilangan beberapa perkara asas. So jangan salah faham tuan-tuan imam kalau kena komplain. Kalau kena komplain maksud saya kalau kena sound kita semayang lama. Ini biasa terjadi kat mana-mana pun boleh. Ya, kat mana-mana pun boleh. Pak Jamat Jantan, buka mikrofon nak share something, silakan. Oh, tak tadi saya terangkan. Okey. Saya matikan Okey. Terima kasih. So dalam tuan-tuan perempuan di sini dalam hadis ni dari Abu Mas'ud, dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak turut solat fajar. Nah, orang ni tak pergi semayang subuh. Pahala semayang subuh kalau jemaah tuan-tuan pun maklum. Tapi orang sahabat ni dia tinggalkan salatul jamaah subuh kerana apa? Kerana si fulan yang memanjangkan salat atas kami. Maka Rasulullah SAW marah dan aku tidak pernah melihat baginda marah terhadap suatu hal melebihi kemarahannya pada hari itu. Lalu baginda SAW bersabda, wahai kaum atau wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang menjauh. Saya pernah syarah bab menjauh ni, munafirina. Barang siapa mengimamkan atau mengimami manusia dalam meringankan dan kerana sesungguhnya di belakangnya ada orang yang lemah, orang yang tua dan yang memiliki kepentingan. Ini kita pernah sudah syarah. Okay. Kemudian kita baca satu lagi riwayat atau kita baca satu riwayat yang lain dalam bab yang Imam Al-Bukhari include. Diriwayatkan dari Muharib Ibn Dithar. Dia berkata, aku mendengar Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari berkata, bahawa seorang lelaki datang beserta 2 unta penyiram tanaman dan sementara malam telah menjelang. Dan saat itu, kita baca hadis ini hari itu, Mu'adz sedang salat sebagai al-imam.
Lelaki tersebut meninggalkan untanya lalu datang kepada Mu'adz dan Mu'adz membaca surah Al-Baqarah dan kemudian atau surah An-Nisa, maka lelaki tersebut pergi. Surah Baqarah berapa ayat Pak Haji Tarikh? Pak Haji Tarikh? Pak Haji Tarikh hayal tu. Surah Baqarah ada 286 ayat kan? Banyak, tuan-tuan dan puan. So bermakna Al-Imam sahabat Mu'adz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa. Sama dia tak sedap, banyak dua panjang. Kemudian lalu sampai berita, maka laki-laki tersebut pergi. Bermakna dia tak semayang Isyak, dia berhentikan semayang dia dan dia pergi. Lalu sampai berita kepadanya bahawa Mu'adz telah mengecam dirinya. Maknanya Mu'adz bersikap tidak senang apabila ada jamaah yang keluar daripada imam. Akhirnya ia mendatangi Nabi SAW untuk mengadukan Mu'adz. Maknanya dia datang komplain pasal Mu'adz. Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah engkau yang orang yang banyak berbuat fitnah atau apakah engkau orang yang berbuat fitnah sebanyak 3 kali? Fatanun anta ya Mu'adz. Alangkah baiknya bila engkau salat mengimami mereka dengan membaca Sabbihisma Rabbika dan Wasyamsi Waduhaha." So ini surah Asy-Syams dengan surah Al-A'la. Nama ataupun disebut dalam hadis dengan satu lagi nama Sabbihisma Rabbika atau Wasyamsi Waduhaha. Serta Wal-Laili Idza Yaghsha Wan-Nahari Idza Tajalla. Kerana sesungguhnya yang salat di belakangmu ada orang tua atau orang lemah dan orang yang memiliki kepentingan. Aku kira demikian yang terdapat dalam hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, so apa-apa yang kita baca, kalau kadar dia punya panjang dia, okey, sama dengan Al-A'la. Al-A'la saya ingat dalam muka surat dia dalam 3 suku muka surat kot. Al-A'la, ya. 3 suku muka surat. Wasyamsi Waduhaha setengah bawah sedikit. Kalau surah Wal-Laili Idza Yaghsha itu pun setengah bawah sedikit. So, bermakna tidak begitu panjang. So apa-apa yang dalam lingkungan, kalau saya nak baca surah Al-Baqarah dan saya baca ikut length Al-A'la, so that is reasonable. Maknanya kalau boleh, do not exceed lebih panjang daripada itu. Saya cek surah Al-A'la sekejap, tuan-tuan puan. Ingat saya tu dia tiga suku muka surat. Aywa. Al-A'la dia dekat tak sampai di dalam setengah sedikit ke bawah. So bermakna tuan-tuan dan puan, jika kita membaca satu muka surat penuh dalam sembahyang jamaah, bermakna solat tu kira panjang. Surah Al-Lail, surah Wasyamsi Waduhaha. Kat sini ada Wasyamsi Waduhaha. Setengah muka surat saja. Wal-Laili Idza Yaghsha. Setengah muka surat bawah sikit. So tak banyak tuan-tuan. So bermakna dan kebetulan ayatnya pendek. Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kan? Kalau surah Al-Baqarah itu ayatnya panjang. Dan ada lagi, bukan surah Al-Baqarah aja, banyak surah lain yang panjang ayatnya dan membebankan. Saya sebut ni membebankan. Kalau imam tak baca betul, dia akan membebankan makmum. Kalau imam baca lambat, lagi balak, dia bukan beban, dia balak. Sebab mana lagi slow, ya. Dan kalau surah pendek, kita potong pun cantik. Betul Pak Haji Tarikh? Kalau surah tu kena, kita pun dah biasa baca, ya. Kalau macam suratul Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa so maknanya kita baca tu sedikit kan Pak Haji Tarikh. Dalam juzuk amma Pak Haji Tarikh, ada tak surah yang ayat dia panjang? Ya, cuba Pak Haji Tarikh. Tak hafal tapi macam mana? Saya tak hafal. Tak dengar? Saya tak hafal. Tak hafal.
Okey. So bermakna dalam juzuk amma, kalau ada pun tuan-tuan, suratul Allah Akbar. Apa tu? Allahu Akbar. Saya lupa nama surah. Ni saya jumpa. Aywa Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini imam jangan nak baca. Sebab apa? Sebab imam tahu ni kalau silap ni, selamat hari raya ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Dan dia terus panjang sampai ke belakang. Selain surah ini, dalam juzuk amma, dalam juzuk 30, semua potongannya adalah dipotong baik dan sedikit-sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Dasar Islam ini adalah bila berkelompok, kita senangkan. Bila individual, kita boleh menyantuni, melebihi perkara yang kita rasa asas. Bermakna, kalau kita makan berjamaah, ramai-ramai orang makan, satu kampung makan, okey, yassiru wala tu'assiru. Jangan buat orang macam kambing. Okey, makan catur, taruh sikit, kalau ada lebih, yassiru, karim, kasih lebih. Kalau solatul jamaah, okey, cepat habis, doreh lagi bagus. Nah, kalau lagi lama, lagi tak elok. Sebab ramai orang berkeperluan. Okey. Kalau kita, contoh tuan-tuan ya, berkuliah, kita kan ramai, okey, kena cakap bahasa yang lebih senang dan memberi pendapat dan memilih pendapat yang lebih mudah, kerana ramai nak raikan apa yang kita kongsi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bab al-wara' itu semua personal. Siapa nak jalan pakai tongkat, itu hak dia. Orang sihat nak pakai tongkat, suka hati. Yang sakit memang pakai tongkat. Nah, kalau dia tanya, kenapa pakai tongkat? Supaya ingat mati, dia bilang. Supaya ingat hari tua. Jadi ingat mati. Itu hak dia. Tapi dia tak boleh siapkan tongkat 100 tongkat, kita keluar masjid semua bertongkat belaka. Tak jadi. Ya. Dan khusus semayang, tuan-tuan, semayang sunat, ya, perkara-perkara, ya, kita sekarang pun semayang sunat juga di masjid. Semayang sunat maksud tarawih, semayang sunat malam. Nah, di sini kena bawa panduan paling senang. Tahajud 2 rakaat, sudah 10 rakaat, sudah semayang. Buat 5 set. Jangan nak tonggang tu balik. Pening kita. Ya. Dan saya ingat tuan-tuan dan puan-puan, at-tarawih juga konsep dia senang, atau kita panggil apa? Agak santai. Siapa nak semayang, tak nak semayang, tak apa. Nak semayang, haus, nak berhenti, rehat, sila. Nak keluar masuk lagi, boleh. Nak keluar 2, masuk lagi 16, boleh. Tak masalah. Saya dulu kat Madinah, Pak Haji Tarikh. Kalau kita dengar Syekh Abdul Rahman Huzaifi jadi imam, kita pun kena keluar makan malam. Dia Syekh Abdul Rahman Huzaifi semayang lama. Dia orang alim. Syekh Abdul Rahman Huzaifi ni orang tua, orang alim. Semayang asar pun lama. Asar 23 minit semayang asar. 23 minit. Saya pernah semayang dengan Syekh Huzaifi. Tak tahu dia baca apa dalam sujud dia, dalam rukuk dia tu. Kita sampai dah habis modal lah. Sampai kita ni, Pak Haji Tarikh, rukuk tu, nak terbalik pun ada. Macam rasa lama, lepas tu dia tidak lama. Ada mungkin hari-hari yang Syekh semayang. Jadi kalau tarawih, kita kalau dengar tarawih, Allahu Akbar. Kita berkeluar asar, kita pergi makan sekejap kat luar. Lapar, Pak Haji Tarikh. Lepas buka kat Madinah, dia lepas buka, lepas tu dia kasih tuan-tuan period isyak dia lambat 45 minit. 45 minit. Jadi kadang kita sempat makan kat luar, kadang baru dah makan dalam masjid, kenyang. Jadi kita pun cek cara makan. Lepas tu kita masuk balik lah. Ambil berkat 2 rakaat, lepas tu sambung.
dengan imam yang next. Biasanya Syahrul tadi dengan yang next tu lagi best yang next tu. Maknanya laju sikit dia baca. Tak ada seorang pun marah kita tuan-tuan. Tak ada seorang pun marah. Perkara berkaitan dengan ramai jemaah, senangkan dan tak boleh susahkan. Ingat tu. Ingat dalam kapal terbang. Kalau orang nak wudu dengan orang nak tayamum, kena bagi saluran paling senang. Sebab kalau semua pakai wudu, habislah. Tak habis waktu pun tak semayang. Atau istilah dia akan menjejas kelancaran penerbangan dan lain-lain. So, tuan-tuan dan perempuan, kita kena maklumi, saya nak kata contoh satu lagi, Pak Haji Tarikh, saya masuk sikit adat. Kalau Pak Haji Tarikh tak setuju, bagi tahu saya. Orang meminang, merisik, ni jangan susah-susahkan orang. Ini dasar Islam. Bila meminang, kita kan berkumpul dua keluarga. Wakil lelaki, wakil perempuan. Pantun tak susah, tak apa. Okey, pantun sebagian orang okey. Yang saya maksudkan adalah, yang menyusahkan adalah, saya pernah pergi jadi wakil Pak Haji Tarikh. Belah perempuan ni dia minta benda karut-karut. Karut, memang karut. Bagi saya karut lah. Kalau saya tak kahwin. Dia minta baca suratul Ikhlas 2,662 kali. Saya ni wakil lelaki. Saya dalam hati saya, kawan aku ni matilah nak baca 2,662 kali ni. Dia bukan cakap 3 kali khatam tau. Dia kalau kata khatam 2,000 kali, senang dia baca 3 kali 200. Ini dia kata baca 2,662 kali. Saya cubalah. Saya tengok kawan saya tak ada situ kan. Saya pun teks je. Saya kata, bala ni tak ada, kau tak kahwin. Dia kata, kau tolonglah adjust sikit. Saya pun tolong adjust sikit. Saya tanya, dia kata, apa tujuan belah perempuan letak sampai kepada tahap ni? Saya kata, oh, dia bilang sebab ni untuk iman ganti lelaki. Saya fikir tak pernah jumpa pula. Nak test iman orang. Kita bukan dalam position boleh test iman orang. Saya tak rasa kita betul kalau kita test iman orang. Orang tak semayang pun Tuhan tak marah. Maksudnya Tuhan tak hukum. Apa kita sibuk-sibuk test iman orang pula? Lepas tu dia kata baca tadi, kena baca selawat. Tadi 2,662 kali. Selawat tu, selawat 3,000 kali, 3 set. Saya fikir-fikir ini matilah. Ini bukan kahwin. Ini hantar nyawa, saya bilang. Saya negotiate, saya bilang, pertama-tama saya minta maaf, saya kata, perkara ni kalau boleh saya minta ringan. Saya cakap gesture baik ni. Sebagai apa orang yang datang meminang lah. Dia kata, kenapa nak ringan, dia tanya. Saya terpaksa lah buruk pengantin tu. Saya kata kat kawan saya ni bakal pengantin. Quran pun tak khatam lagi. Nak suruh baca beribu-ribu ni, saya bilang, baik dia baca Quran, saya bilang. Dia kata, kalau macam tu, kita kurangkan sikit. Dia kurang 300 je Pak Haji Tarikh. 2,362. Yang tadi tu 3,000 tu, dia tu kekal. Sebab kita nakkan syafaat Nabi untuk selawat. Saya fikir ngarut lah. Saya pergi, saya kata ginilah. Saya dalam pembelajaran saya naik sikit. Saya kata saya tak jumpa apa-apa perkara syariat yang menggesa kita buat benda ni. Dia kata gini, dia bilang awak belajar mana? Saya bilang saya belajar Madinah. Dia bilang saya pun belajar juga. Okey, belajar juga. Dia bilang guru saya pula pesan benda ni. Saya dah mati Pak Haji Tarikh ni, kalau lepas ni tak lepas juga. Saya nak tanya soalan senang je. Dulu awak kahwin macam ni ke? Kalau awak kahwin macam ni, kita bagi double. Tak ada hal dia. Saya betul baca. Tak ada masalah. Dia kira, dia tarik lah Pak Haji Tarikh. Dia kata, kalau agama, saya rasa dia bilang ramai orang tahu. Wah, saya fikir ini sunnah orang ni. Dia pun pakai sarban, saya tengok dia pakai jubah lah. Saya kata ginilah, saya minta lah jasa baik. Sekarang tak jadi kahwin, semua orang susah, saya bilang. Kan dia pula tunang sependek Pak Haji Tarikh, 6 bulan. Budak ni bila masa nak selawat bagai,
Saya dalam kepala saya dah buat taktik dah. Saya kalau dia berkeras juga, saya nak bilang kawan saya, kau tak payah baca apa-apa. Peduli. Tak payah baca apa-apa. Sebab yang setuju aku, bukan kau. Maksudnya aku bukan nak kahwin dengan anak dia pun. Yang nak kahwin tu, kau. Saya kata. Jadi nego dapatlah kurang sikit Pak Haji Tarikh. Turun daripada 2,300 tadi. Mungkinlah kan ini. Tapi tak tahulah. Kalau geng yang Hanana pun tak adalah karut sangat macam ni. Ni agak level dia tu. Mengarut dia tu nombor berapa lah. Dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan, saya melihat sampai tercengang-cengang tetamu yang hadir pada peminangan tersebut. Nak habis majlis tu Pak Haji Tarikh, susah bagai ya Allah Tuhan. Dia minta saya pula baca doa dari buku dia. Saya fikir-fikir doa ni, saya bilang kalau baca doa bukan dari buku ni boleh, sebab panjang. Saya fikir bila kita dah semut-semut yang nak kahwin orang lain, yang nak bincang lagi orang lain, nak baca doa pula lagi. Dia bilang, tak, kita nak ambil barakah doa penulis ni. Saya baca, saya glance gitu, tak ada kahwin pinci kita satu, tak ada. Kalau disebut Zulekha ke apa lagi tu, masih boleh faham lah, walaupun dia ada yang palsu ya. Namun demikian saya tak nampak apa-apa sebab habis doa sebuku. Saya kata saya tak nak baca. Saya tak apalah, saya kasih tuan rumah baca afdal. Saya bilang dah terlanjur sama-sama belajar agama. Saya rasa encik pun faham. Saya pun paksa pulang paku berkeras. Itu paling azab saya pergi Penang. Lepas tu dia baca-baca doa saja kat 20 minit Pak Haji Tarikh. Dia baca bahasa Arab, dia baca bahasa Melayu. Kalau nak Melayu je lah. Betul tak? Yang doa mula-mula gini turun, turun senyap semua. Saya tu takkan tangan, saya tak bawa je. Lama sangat dalam baca salah. Okey. Habis tu, disuruh pula ada satu orang pergi doa lagi. Ya ilaha illallah. Ni belum kahwin tau. Saya balik rumah, saya kata kat kawan saya, kau betul nak kahwin dengan family ni? Saya rasa balak lah, saya kata. Ada sekarang jadi ulama atau semayang jadi, saya nak kata tu jadi wali Allah. Makna tuan-tuan dan perempuan, dasar Islam pada semua perkara yang melibatkan semua orang ramai adalah menyenangkan urusan atau ambil pendekatan yang lebih mudah. Tak, tuan-tuan pergi tengok semua dasar Islam jika membabitkan perkumpulan ataupun membabitkan jamaah, maka dia harusnya mudah. Allahuakbar. Ya. So di sini saya ingat hadis ni kita biasa baca. Jadi Pak Haji Tarikh, kalau apa, alhamdulillah kebetulan Pak Haji Tarikh, Kak Zaitun ni tenaga banyak. Saya minta maaf lah Pak Haji Tarikh. Kebetulan kan kita Pak Haji Tarikh pun pembaca lama kita. Jadi bila Pak Haji Tarikh baca dari phone tu, kesian pula saya tengok Pak Haji Tarikh tertenung kan. Kita nak mudahkan semua orang Pak Haji Tarikh kan. Takut yang lelap kan. Masih skandal tu hari minyak tu. Baik kerja malam tu saya rasa. Ada yang sekarang masak kan, siap lauk tu kan. So maknanya kita bagi pada yang lebih laju sikit baca. Dan dia bukan masalah apa. Saya ingat Pak Haji Tarikh pun tak marah kan Pak Haji Tarikh. Dia berbagi-bagi pahala, insyaAllah khair ya. Hatta tuan-tuan dan perempuan, dalam kita memberi fatwa kepada orang ramai, itu juga yang kita kena amalkan, bahawa maslahat umum adalah selalunya dalam pertimbangan ahli fatwa dan mufti itu sendiri. Ya, maka tuan-tuan siapa-siapa yang nak warak bagai, maksudnya yang nak ambil pendekatan warak, sila. Namun kalau kemaslahatan umum, ya, yang menyatakan, sebab saya tengok kalau semua Jumaat maslahat umum dia adalah tak payah pergi. Yang pergi cuma yang dapat. Siapa tak dapat, tak payah. Tu hukum asal. Alhamdulillah. Maslahat umum. Okay. Dan saya ingat minggu ni kan Pak Haji Tarikh mula sembahyang Jumaat 100 orang. Tak silap saya ada beberapa masjid sebenarnya 100 orang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, nampak perkembangan elok. Mudah-mudahan masih memudahkan semua orang. Yang ni kita saya tuan-tuan rasa khutbah Jumaat sekarang ni kan. Saya kalau pergi khutbah, rasa tak ada apa khutbah Jumaat ni cepat habis.
Dalam masa 15 minit dah habis Pak Haji Tarikh. Saya naik bagi salam. Terutama kalau saya imam nombor 2 dengan nombor 3. Azan ni sekali kan. Saya perasan rupa-rupanya bila-bila ni yang buat azan, buat lama Jumaat ni. Pasal dia azan tu girik bagai kan. Lepas tu yang ni pula ringkas. Dan khutbah tu pun sangat pendek. Dan saya pernah semain di Riyadh. Khutbah tu dia baca satu hadis je. Dia baca Alhamdulillah salatu ala Rasulillah. Lepas tu dia baca qala Nabi SAW. Dia baca satu hadis. Lepas tu dah barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim. Masjid tu dalam Riyadh, masjid nombor 1 yang habis. Semua Jumaat. Orang lain belum kamat pun dia dah habis dah. Tapi makan nasi dah. Semua penjaga duduk sembahyang situ. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam urusan agama, ya, jika membabitkan semua orang, kalau perkaranya benar dan mudah, jangan disalahkan. Maksudnya okey. Tak apa-apa. Ya. Maksud saya, mudah mesti mudah. Yang dekat Indonesia, sembahyang 7 minit tarawih. Itu bukan mudah. Takut tercabut jantung. Turun naik. Ini melanggar kaedah atau melanggar tata susila sembahyang tu sendiri. Ini kita tak boleh accept. Selain daripada itu, selain daripada itu, maka kita kena akur dengan sunnah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita belajar bab imam yang diadukan, ya, maknanya imam ni baca menyulitkan orang, dia boleh diadukan dan ya untuk diingatkan. Nabi SAW cuma mengingatkan imam. Nabi marah, agak Nabi tegas. Hatta Mu'adh, Nabi tegas dengan afattanun anta ya Mu'adh. Agak Nabi punya statement tu agak deep, ya, agak keras, ya. Namun Nabi tak hukum apa-apa dengan imam. Kenapa? Kita kena ingat, tuan-tuan, semua milik awam, semua mesti ditadbir secara transparent dan kita kena akur kalau ada feedback. Saya tengok Pak Haji Tarikh dekat Parlimen Negara Jiran, sekarang ni pembangkang pula yang kena charge dalam court. Yang dulu membangkang kerajaan tu jadi pembangkang, kena charge dalam court. Saya pun tak tahu Pak Haji Tarikh siapa yang betul, siapa yang salah. Sedih juga kita dalam keadaan negara-negara Islami dia huru-hara sikit. Huru-hara sikit lah. Maksudnya, ya, kita jadi tak tahu foundation tu kat mana. Saya bukan nak cerita politik. Namun, dalam setiap pentadbiran jamaah, kena telus. Ya. Dan kena ra'ikan. Maknanya dia kena ra'i majoriti berdasarkan keperluan. Dia bukan ra'i majoriti sebab kita ikut majoriti menang. Dia memang keperluan yang ada pada saat itu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hidayah, insya-Allah. Sikit lagi tuan-tuan, saya nak ambilkan agak mudah topik hari ni. Hujungnya tadi kita ada, sebelum kita baca catatan, ada tadi dibangkitkan seorang anak menjadi imam kepada ayahnya. Dan menurut Atha, seorang tabi'in, bahawa menjadi imam kepada ayah kita tu makruh atau tidak disukai. Nah, ini pendapat seorang tabi'in yang kita tak kata salah, dan hanya Atha saja yang berkecuali dalam masalah ini. Ya, secara dasarnya adalah jika ayah itu redha, of course anak tu boleh jadi imam. Dan saya tengok ustaz-ustaz pun ada ramai anak-anak dia pun ustaz. Ada yang semayang juga belakang anak dia, tak masalah. Tapi memang afdaliyah. Bermakna kalau di rumah paling afdal, pasal ikut umur, ikut ilmu, kira bapak dia, mesti bapak dia lebih pandai daripada dia. Ya. Dan maksud saya, kalau bapak dia ustaz, anak dia ustaz. Ya. Kemudian umur faktor yang sangat saya ingat antara yang min yang dijadikan Islam sebagai kayu ukur, ya. Itu sampingan yang ada, tuan-tuan dan puan-puan, dan kita sampai pada catatan. Kak Zaitun? Ya, saya. Sila. Catatan. Dalam riwayat Al-Mustamli tercantum Abu Asid, namun yang benar adalah Abu Usaid.
Waqad janahal lail, dan malam telah menjelang, yang ini kegelapannya mulai menyelimuti. Hal ini mendukung pendapat yang mengatakan bahawa solat yang dilaksanakan pada waktu itu adalah solat Isya, seperti yang telah diterangkan. Bisuratil Baqarati awin Nisa'i, dengan surah Al-Baqarah atau An-Nisa. Abu Daud At-Tayalisi memberi tambahan dalam riwayatnya dari Kak, ni muka surat berapa Kak? Ni muka surat 361. 361. Oh, saya punya terpotong lah. Atas Ustaz? Oh, atas. Tak ada. Dia tak ada. Saya terpotong kat dia. Sorry. Okay, kakak baca je. Kita dengar. Riwayatnya dari Syu'bah, Muharib ragu-ragu dalam hal itu. Hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahawa keraguan tersebut berasal dari Jabir. Fa'innahu yusalli wara'aka, kerana sesungguhnya solat di belakangmu. Penjelasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab sebelumnya. Lafaz inilah yang mendorong sebahagian orang untuk memadukan kisah dalam riwayat Abu Mas'ud dan riwayat dalam riwayat Jabir. Akan tetapi keautentikan, keaslian, kesahihan. Yeah. Tetapi kesahihan lafaz ini dalam riwayat Jabir perlu diteliti kerana di bahagian akhir dikatakan ahsibu hadza fil hadis. Saya kira demikian yang terdapat dalam hadis. Yakni kalimat yang terakhir mulai dari perkataannya fa innahu yusalli, sesungguhnya solat di belakangmu, dan seterusnya. Yang mengucapkan kalimat ini adalah Syu'bah, perawi yang menerima dari Muharib. Sementara para perawi selain Syu'bah yang juga murid-murid Muharib telah menukil riwayat itu dari Muharib tanpa kalimat tersebut. Demikian pula halnya dengan murid-murid Jabir. Taba'ahu Sa'id bin Masruq. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Masruq, iaitu bapa daripada Sufyan Ats-Tsauri. Riwayat ini telah disebut beserta jalur periwayatannya oleh Abu Awanah melalui Abu Al-Ahwash. Sa'ad riwayat Mis'ar disebutkan oleh As-Sarraj melalui riwayat Abu Nu'aim. Sedangkan sanad riwayat Asy-Syaibani, iaitu Abu Ishaq, disebutkan oleh Al-Bazzar melalui jalur beliau semuanya daripada Muharib. Maksudnya mereka telah menukil riwayat yang sama seperti Syu'bah dari Muharib dalam asal hadis, bukan dalam semua lafaznya. Qala Amrun, Amr berkata, dia adalah Amr bin Dinar dan riwayatnya telah disebutkan pada 2 bab yang lalu. Sanad riwayat Ubaidillah bin Miqsam telah disebutkan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Muhammad bin Ajlan yang dikutip. Kak sebentar, ini semua perihal sanad ke? Ya saya. Ini semua perihal sanad Okey, so mana tak apa, Kak Zaitun boleh gugurkan. Sebab saya ingat perihal sanad ni dia yang harus tahu adalah ulama ataupun guru-guru yang mengajar. Jadi kalau untuk, bukan saya merendahkan tuan-tuan puan, tapi agak tuan-tuan rimas nanti agak keliru dan celaru. Nama-nama orang nanti dibetulkan dan diperbetulkan ya. Makanya saya sebut tadi bila Kak Zaitun baca silap atau saya silap dalam tradisi ilmu hadis, maka kita akan diperbetulkan sebab nama ni satu sebut salah aja dia akan jadi orang lain. Jadi bermakna ketelitian dalam periwayatan hadis sangat teliti sehingga dibincangkan nama orang tu betul ke tak betul ke, dan dibincangkan bertahun-tahun. So bermakna apa? Kerana menjaga autentik ataupun kita kata keaslian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya teringat yang tu ceramah kan. Saya share minggu lepas tak? Aku share tak sekedar minggu lepas? Yang ustaz tu kata hadis tu macam padi. Tak ada. Ada satu ustaz tu ceramah. Siapa kita punya grup kelas kita ke Kak Zaitun? Bukan Bukan. Saya dapat dekat satu grup chat. Artinya ustaz punya lah. Betul. Ustaz punya. Ada satu ustaz ni dia main di Malaysia. Tersebut negara pula, dah sebut tak apa. Okay. Malaysia ni macam ada, okay. Yang saya tengok di bagulan, dia mengajar sebenarnya Pak Cik tadi. Sahabat dia besar. Dia kata gini. Dia kata, tuan-tuan dan perempuan,
hadis ni dia bilang, hadis ni dia macam padi. Dia kata kita, okay. Salah satu Iskandar, kau jawab ni, kau tidur tadi, kau bawa kerja malam ni uzur syar'i tak apa. Okay. Iskandar, kita makan nasi ke kita makan padi? Bukan nasi lah. Nasi, okay. Kita makan nasi. Nasi datang dari mana? Tadi. Padi tu kita makan ke buang? Maknanya dah tuai dia. Padi tu pakai tak? Pakai. Dia punya hampas pakai tak? Tak pakai, dia buang. Okay. Dan kita makan tu pun dia mesti form dia jadi daripada padi, dia jadi pada dia jadi beras. Kita pun tak makan beras. Kita makan apa? Nasi. So tak nampak beras pun kita kunyah beras, tapi beras tu dia jadi nasi. Nah, nasi bila jadi nasi, dan nasi bila jadi nasi lah, bila dihidangkan nasi, kita tak terfikir beras pun. Salah, betul? Fikir lauk je. Bila tengok beras, terfikir tak padi. Salah. Tengok beras, padi tu kau terfikir tak? Biasa orang pergi NTUC, beli beras lah, orang tak beli padi. Betul tak? Orang pun pegang beras ni lah. Dia kata teringat padi. Teringat padi semua. Tak ada, orang tak sebut. Betul tak? Dia dapat beras, dia cabut. Balik rumah, mak masak. Mak masak, anak-anak pun tak cari beras. Itu mak nasi ada. Beras tak penting. Kata ustaz ni, hadis Nabi SAW, dia macam padi. Tak penting. Yang penting, nasi tu. Nasi tu, dia kata nasi tu fiqh. Hadis tu padi. Saya tak tahu nak berdoa apa Pak Haji tadi. Saya kata kat komen saya kata saya tuntut ustaz ni ke akhirat. Sebab agak ni dia dalam dia bagi bukan perumpamaan, tapi dia meletakkan hadis tu sangat di bawah. Bagi saya kalau terbalik, kalau kita proses backdated, dia benda asli tu lah lebih penting, betul tak? Antara nasi, kalau tak ada boreh, tak ada lah nasi, betul tak? Kalau tak ada padi, tak ada lah boreh, kan? Kalau tak ada penanam tu, tak ada lah padi. Mana yang penting siapa? Kalau penanam tu pun, yang petani tu pun, kalau tak ada Allah, tak ada lah dia. Yang penting Allah yang paling penting. Kita backdated gitu, nak nampakkan keaslian. Dia backdated, dia bilang, tak ada orang cari padi. Orang makan beras. Orang makan nasi. Jadi dia bilang hadis Nabi ni tuan-tuan, padi. Fiqh tu, dia bilang nasi. Kita ada promote orang, suruh jangan jadi hakim. Cakap benda kod, benda fiqh, perundangan. Cakap akhlak, cakap pasal adab, cakap pasal hadis, bagi salam. Cakap pasal semai jamaah. Cakap pasal apa? Imam jangan lama. Ni dia beri cakap pasal hukum fiqah. Saya rasa agak tersinggung, dan saya rasa bukan saya seorang, ramai asatiza yang beri reaksi. Cuma saya rasa saya punya reaksi yang paling garang sikit. Saya kata saya tuntut dia ke akhirat, depan Allah dia kena jawab satu dosa sebab dia hina hadis Nabi SAW. So kita nak kena maklum tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca hadis ni ada masa ni, kalau kita baca buku dia akan agak sedikit agak sedikit tak berapa nak menarik sebab perbahasan itu tentang sanad pada hadis. Tuan-tuan boleh abaikan sebab Allah mudahkan untuk tuan-tuan. Wallahu a'lam. So maknanya kita dah banyak tajuk juga ni Pak Haji Tarikh. Kita sudah menyentuh imam dan makmum juga kita pun dah sentuh sebenarnya. Dan kita kena lalu proses ni sebab memang Imam Al-Bukhari menyusun tajuk-tajuk dalam kitab rahimahullah dengan cara yang menyantuni juga masyarakat pada gaya kehidupan mereka dan seorang Muslim yang melalui proses tertentu. Okay? Sebab ada yang start dengan taharah. Imam Al-Bukhari start dengan iman. Dia tak start dengan taharah.
Dia kitabul iman. Kitabul badil wahyi. Start dia first. Mana cara wahyu turun. Dia kenalkan Islam. Lepas tu dia kenalkan iman. Kita iman dia panjang. Jadi dia pilih bab mengikut apa yang beliau rahimahullah nampak sesuai proses tu kita lalu dan kita progress insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita belajar fikih ke baik, kita belajar hadis ke baik, turutan bab tu, turutan tajuk tu ataupun turutan kitab besar dia, para wudu apa tu, dia sebenarnya memahamkan kita atau kita melalui proses untuk memahami gradually. So kita akan faham daripada banyak aspek. Sebab Islam adalah, ilmu adalah faham. Ilmu bukan tahu. Tahu tak jadi ilmu. Sebab banyak orang tahu. Tu jadi macam tadi tu. Hadis dikata padi. Tahu tapi tak faham. Dan macam saya kata tadi, banyak orang yang menghukum orang tak semayang, kan? Dia tahu dia tak boleh hukum, tapi dia tak jadi ilmu. So kita nak kena faham Islam, kita nak kena hayati Islam. Jadi ulama susun tu topik by topik tu, dia adalah satu proses. Ulama nak kita faham angle yang dia nampak. Sebab kita bukan ulama, jadi kita kena santuni ulama dalam bab-bab macam ni. Wallahu a'lamu bissawab. Tuan-tuan selesai dah. Hari ni doreh sikit. Cepet sikit kan Pak Cik Tarikh? Boleh lah makan awal sikit, tapi saya buka pada soalan. Silakan tuan-tuan puan. Ni kalau ada yang nak bertanya di Facebook, mungkin saya jawab minggu depan kot. Saya tak boleh dapat dia punya soalan kecuali Ustaz Zubair nak pas saya soalan. Haji tu tadi. Pak Cik Tarikh sila. Ya, Haji tu tadi tu. Dia kali semua ada. Kejap Pak Cik Tarikh, kejap Pak Cik Tarikh. Sebentar. Ya. Saya punya connection dia, dia punya suara tu tak berapa nak ni sangat. Okey. Salah. Sila Pak Cik Tarikh. Haji tadi tu yang Ustaz maksudkan tu, dia terima semua hadis. Yang daif, yang betul, yang tidak, semua satu. Sebab apa? Dia tak mengikut apa dia punya aturan lah. Mesti ada keturunan baca, siapa baca kan itu. Dia terima semua apa yang ada. Pak Cik Tarikh siapa Pak Cik Tarikh tadi? Dan yang Ustaz yang kata yang Haji pasal awalnya susunan pada bab. Silakan. Tapi itu kalau tak ikut gitu, tak ikut kita riwayat hadis tu, siapa yang tuturkan, siapa sambung-sambung. Jadi kalau dia tak ikut itu, jadi semua hadis yang daif, yang sahih, semua dia terima je lah. Betul. Betul Pak Cik Tarikh kata. Ya, maksud tadi Ustaz tadi deh. Betul. Bila dia kata hadis tu padi ataupun bidang ilmu hadis tu padi, bermakna saya nak kata Pak Cik Tarikh mungkin dasar awal penting bagi dia. Maknanya di awal kita nak faham Islam. Okey, nasihat kata tu. Di awal Islam, maknanya di awal kita nak kenal Islam, hadis tu important. Tapi hadis tu dah tak payah pegang lagi bila dah hujung. Saya cuba digest dia cakap tu. Tuan-tuan sebenarnya lagi dasar, sebenarnya lagi patut kita pegang. Kita berpakaian, maaf saya sebut ya, kita pakai kat luar ni cantik macam mana pun, yang dalam tu tak pakai. Kita pakailah kasarobia ke apa makjimi kain dalam tu makjimi pakai. Sebab apa? Sebab yang dalam ni asas. Kan? Orang kata apa? Ini kalau kita cakap maaf lah Pak Cik Tarikh, seluar dalam koyak. Kalau kita buka depan orang, koyak tu, bayangkan apa tu? Dia membayangkan kepribadian seseorang. Orang tak judge yang di luar. Yang asas di dalam tu, yang belakang tu sebenarnya, yang awal tu yang sangat penting. Jadi saya cuba kaitkan Pak Cik Tarikh, apa maksud dia. Tapi nampak dia macam pelekeh itulah. Bagi dia fiqih tu syurga neraka. Bagi saya pula, fiqih tak bawa kita pergi mana-mana tuan-tuan. Fiqih bawa
kepada perundangan dan penetapan hak. Itu betul. Kalau bab tanah, katalah orang masuk macam sahabat Nabi yang air tertahan tu Pak Haji Tarikh. Kan? Pak Haji Tarikh atau misal Pak Haji Tarikh dianiaya. Ini fiqh perlu. Namun banyak perkara yang kita kena santuni, dia belum sampai fiqh, dia sampai tafsir dengan hadis. Kena macam tu. Sebab apa? Macam saya sebut semalam dalam kuliah, saya kata dia apabila seorang suami tega untuk menyatakan bahawa isteri dia dilaknat malaikat kalau dia tak layan suami, tega, maknanya awak akan dilaknat oleh malaikat. Maknanya secara senang, dia tak bagi pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Kata dia minta sekali, dia berhajat, kemudian isteri tolak, dia bilang awak akan dilaknat oleh malaikat, dan dia akan ulang-ulang benda tu. Besok pagi dia bilang awak seterusnya semalam-malam, satu malam awak dilaknat malaikat. Saya nak kata gini, yang kena laknat tu isteri dia. Kalau yang kena laknat tu isteri dia, bermakna isteri dia agama tak bagus. Agama tak bagus ni, siapa yang tak bagus, yang tak ajar dia? Pak Haji Tarikh? Suami dia. Suami lah. Bermakna yang kena laknat tu, kalau kata isteri tu kena laknat, suami ni lagilah, dia jadi laknat. Maksud saya, teruk lagi kena laknat. Lah sama Allah. So kita nak kena faham, tuan-tuan dan puan, Islam memang Nabi letak garis pandu seperti itu. Nabi kata apa? Jika isteri enggan melayani suaminya tanpa sebab, tanpa ada alasan yang betul, maka dia akan dilaknat. Bermakna dosa itu besar. Tapi dalam kita bercakap ni, kerana terlalu fiqh sangat, orang sekarang terlalu fiqh, jadi dia cakap apa? Dia dilaknat. Berapa ramai isteri yang cakap suami dayus? Berapa ramai tuan-tuan? Ramai sangat. Dia, kalau depan kita kaunselor, dia suami saya ni Ustaz dayus. Bagi saya, kalau dia cakap dayus dengan dia cakap tak guna, lagi bagus tak guna. Sebab dayus dia dah masuk kepada urusan agama. Pak Haji Tarikh kan, suami yang membiarkan isteri dan anak-anak dia sebenarnya langgar hukum Allah. Dan dia okey. Dayus ni macam-macam lah. So, bila isteri kata macam tu, saya akan tanya isteri tu. Itu saya buat tentang cerita semalam Pak Haji Tarikh. Saya kata satu makji tu, dia nak bercerai dengan suami. Salah. Suami nak bercerai dengan dia. Suami kebetulan dah talak pun. Ini umur berapa ya? 63 dengan 57. Gitulah. Ini semua diambang sorenan waktu punya. Okey. Jadi kebetulan takdir Allah ya. Ini perkahwinan nombor 2 lah saya ingat. Jadi kata isteri, saya pun dengar suami cakap. Suami kata, Ustaz saya tak ada apa-apa sangat nak cakap. Kebetulan dia bilang, Ustaz pun maklum, saya pun dah lafaz. Jadi saya dah bagi tahu mahkamah, dah buat aduannya. Jadi mahkamah dah pun bagi keputusan. Valid pula talak tu. Pak Haji tu tak kena dera, tak kena taruh pisau. Elok je Pak Haji tu. Ya? Lepas tu saya tanya dia, kalau gitu Tuan Haji Encik nak balik sebab ya kita nak kan dia je tengah bergaduh masa tu Pak Haji Tarikh. Memang bergaduh pun orang tak bercerai, mana ada bercerai bergurau kan. So dia kata tak, saya rasa Ustaz, saya berpijak di bumi nyata, saya teruskan, saya takkan patah balik. Itu je saya nak cakap, dia bilang, supaya tak panjangkan cerita dan supaya dia bilang sama-samalah kita bolehlah move on. Dah pendek je suami, 3 minit lah. Isteri kata, saya tanya Mak Haji, apa masalah Mak Haji sebelum bercerai ni? Dia buka cakap dia tu. Soeharto kalau dengar ni, dan Soekarno, saya ingat mereka tobat dia bang. Dia kata, Ustaz, suami saya ni selalu dan banyak kali menzalimi saya. Saya dengar 2-3 kali ya, sebut zalim tu. Dia kata, teruklah Ustaz, kalau nak cakap tu memang banyak lah. Tak usah cakap lah. Banyak tak usah cakap pula, cakap dah satu.
Saya kata gini, okey puan, saya prihatin dengan benda ni. Dosa ni kalau berlaku ni betul, saya kata. Betul Tuan Haji, saya tanya. Pak Haji Encik ada menzalimi isteri. Kata suami tu, saya kalau zalim dia tak ada. Dia zalim saya adalah. Saya pun tengok dua-dua tak nak kalah. Saya bilang saya tak boleh duduk tengah. Dia ni pun cakap, dia ni pun cakap. Saya bilang yang ni saya serah ke Allah. Tapi saya kata kita monitor, tengok cerita. Betul Pak Haji Tarikh. Saya pun dah dia sembang panjang bagai, saya potong. Saya tanya. Jadi puan nak rujuk ke nak teruskan berpisah? Macam suami decide. Dia jawab, saya tak setuju perpisahan. Saya nak kita rujuk semula. Saya tanya 2 kali. Saya kata, suami ni zalim. Nak duduk bahawa suami zalim ni, yang zalim pun banyak kali ni. Dia kata, ya, suami saya zalim, tak apa, kita maafkan dia. Saya bilang, puan guna kalimat zalim. Zalim ni ala-ala Fir'aun, ala-ala Haman, ala-ala Qarun, ala-ala siapa lagi? Ala-ala yang lain itulah. Saya kata, puan guna tu banyak kali. Sebab, saya tanya lagi. Saya kata, kalau ini puan nak tak nak bercerai ni, maknanya puan nak dizalimi lagi. Dia jawab apa tau? Tak apa-apa. Biar kita tak menzalimi orang, biar dia zalim kita, kita dapat pahala. Mana boleh? Saya tengok ni kartun Mak Haji ni. La ilaha illallah. Saya nak kinian Mak Haji ni saja tak boleh. Pak Haji tu yang bertanggungjawab asal dia. Saya pun fikir, macam mana dia dapat kamus kat mana ni? Terbalik ni. Dunia ni. Saya kata gini lah Mak Haji. Boleh saya tahu puan, kenapa puan nak terus duduk di dalam rumah tangga zalim ni? Tahu dia jawab apa Pak Haji Tarikh? Sebab saya masih sayangkan suami. Suami zalim dia sayang. Fir'aun campak isteri dia dalam kawah api tau. Saya dah mati Mak Haji nak kena rebos katnya. Saya tanya lagi, saya kata puan guna kalimat yang sangat ironi. Satu zalim berkali-kali dan puan cakap dengan saya 2-3 kali puan sayang suami zalim ni. Jadi diam. Saya bilang ni saya dah boleh agak ni siapa zalim siapa. Saya kata kenapa nak stay dalam rumah tangga ni? Nak rumah ke? Nak apa? Sebab suami ni tak kerja. Yang kerja isteri. Bagus pula. Isteri ni baik pula. Walau tak tahu dah macam mana. Tapi Alhamdulillah akhirnya saya force dia untuk tak rujuk. Sebab Pak Haji Tarikh dia komplain A sampai Z. Betul dia tak nak cerai. This is bad. Bagi saya, bila fiqh banyak diperbincangkan, maka dia akan jadi permasalahan hukum. Hukum ni kita akan nampak banyak orang didakwa di luar sana dan penjara akan penuh. Dan bila penjara akan penuh, timbullah masalah sosial. Kita kena gunakan Islam, bukan gunakan. Islam ini sebenarnya adalah panduan. Sebelum sampai ke kes masalah sosial, Islam disantuni. Itu baru betul. Jadi bukan tunggu kita hukum. Oh ni tak sah, ni sah. Lepas tu banyak kali. Apabila orang tanya saya ambil wuduk Ustaz. Waktu saya ambil wuduk tu, saya tak perasan sebenarnya siku ni, sikit je. Dia kena ke tidak? Sikit je. Saya kata waktu wuduk tu, basuh tak siku tu? Basuh Ustaz. Cuma sikit tu tak perasan tertarik. Saya kata, dah kira basuh lah tu. Dia kata apa? Saya basuh tapi dia sebut saya basuh tapi saya kata dah basuh tu. Apa tu Pak Haji? Tak komplit. Tak komplit. Tak sampai. Kita cuba nak bagi dia selamat, dia semua nak balik semula. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita resah kepada hukum semata-mata, maka dia akan jadi was-was. Dan dia akan banyak rintitan lain. Saya bukan cakap fikih tak penting. Tapi santuni Islam. Tak payah sampai fikih. Sebab fikih adalah kes court yang kena hukum. Ni isteri durhaka. Ni kena hukum. Suami tak bagi nafkah. Kena hukum. Anak yang tak ziarah ibu ayah dia. Kena hukum. Sebelum tu Nabi ajar adab kita dengan
buaya. Angkat suara pun tak boleh. Mana jangan angkat suara. Nabi kata apa? Bala kalau kita mak ayah kita cash Allah bagi. So nak kasih kita apa? Awareness. So awareness datang slowly. Islam bukan mahkamah. Wallahualam. Sampai situ. Okay, silakan. Siapa lagi ada soalan? Silakan. Ustaz, kata-kata kita tadi, saya selalu kadang apa, kawan-kawan isteri saya dua-dua kalau kata bila kau cakap tu kita doa tau. Kita kalau cakap tak baik tu nanti balik kepada kita. Maksud tadi cakap pasal orang kan? Pasal orang, pasal saya punya pun. Kalau kadang cakap tak betul tu, saya kata kau cakap tu, cakap kan yang keluar ke mulut kita tu, itu doa kita. Niat dan hati kita tak baik. Macam kata pokok tu ada hantu, lama-lama ada hantu. Kata. Jadi perkara yang tak baik jangan disebut. Jangan sebut betul. Jadi doa lah. Pak Haji tadi termasuk kalau Pak Haji tadi tidur, mimpi. Kalau Pak Haji tadi mimpi, makcik kejar Pak Haji tadi dengan senduk. Bangun pagi, jangan cerita. Sebab alamat nak kena balak. Maksudnya, kalau disebut, kena tu senduk satu. Tapi kalau makcik yang bawa dulang hantaran, Pak Haji tadi kahwin lagi satu cerita. Jadi biar datang, jadi barakah dan jadi kebaikan. Tak adalah mesti sama cerita. Cuma, macam orang tanya. Orang kata dia mimpi nampak bintang banyak. Dia tanya saya, bintang banyak. Saya kata kalau ikut Nabi Yusuf, bintang tu baguslah. Saya bilang, tapi nak dapat yang bagus ni, nak melalui prosesnya jauh. Dan dia bilang, bintang apa agak Ustaz? Mana saya tahu? Saya ni tarik bintang pun tak jumpa. Tak? So ada perkara yang memang tuan-tuan paksa dia kepada untuk diterangkan ataupun di highlight atau kita diketengahkan, dia akan jadi sulit. Kata Pak Haji Tarikh, kalau dia cakap tak baik ni, dia kan boleh sangkut. Sebab kita tak tahu ada masa yang Allah Ta'ala kabulkan waktu kita cakap. Jadi waktu kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap baik atau tak cakap yang baik, diam. Saya waktu kaunseling tu Pak Haji Tarikh, yang tadi Mak Haji kena zalim tu, saya katakan Mak Haji tu, Mak Haji jangan babit orang lain kalau Mak Haji punya salah. Saya sebut. Dia kata, yalah, saya faham Ustaz cakap. Okey. Saya pun diam lah. Suami pun cakap, saya kata, Ustaz boleh ke tidak kalau isteri ni balik lagi rumah saya ni? Dah bercerai ni. Pasal dia rumah seorang je nama. Isteri buat cakap, yalah, dia kata, kalau dah kata orang tak boleh nak balik, jadi kita tak payahlah balik. Kalau apa-apa dosa tidak, dia lah tanggung. Saya kata, saya baru pesan, jangan babit orang ketiga. Saya kata. Next dia babit saya pula. Dia dah kata, Ustaz kata, saya kata, Mak Ji memang tak faham. Nabi dah kata, tak boleh cakap baik, diam. Dia masih cakap, saya kata, diam. Saya first time marah lah kaunseling tu. Saya rasa macam, saya sampai tarik authority Pak Haji Tarikh. Saya kata apa? Saya wakil mahkamah syariah, diam. Hukuman dia, diam. Diam. Kesian, saya tak suka sampai ke situ. Sebab apa? Kesian, mungkin orang dalam keadaan apa Pak Haji Tarikh? Dia tertekan ataupun dalam keadaan, saya rasa tobat apa tu macam tak baik. Dia umur berapa, 57, saya suruh dia diam. Tapi kalau dia tak suruh dia diam, memang suami tu teruk lah masuk neraka. Sebab dia salah dia, suami kena. Salah dia, suami kena. Saya rasa tak adil ya. Dalam kadang-kadang tertentu mesti sebut yang baik-baik tuan-tuan. Kalau kita tersebut yang tidak baik, ya, minta Allah jauhkan. Kita boleh dua lafaz. Satu, na'udzubillahi min zalik. Lagi satu, la samahallah. La alif, samahallah. Saya boleh tulis kat sini. La samahallah. Saya tuliskan tuan. Mana poin ini? Ada. Pak Haji Tarikh. Ustaz. Pak Haji Tarikh pernah pakai la samahallah ni? La, okay. Samahallah. Samahallah. Terikut pula.
Samahallah. Samahallah. La samahallah. Maknanya sama ya dengan na'udzubillahi min dzalik. Tapi la samahallah ni senang bunyi dia. La samahallah. Orang Arab selalu pakai. Orang Arab tak cakap orang Arab tak cakap na'udzubillahi min dzalika macam budak-budak kiri kata lah. Dia kan cakap wal'iyadzubillahi min dzalik. Atau disebut la samahallah. Ni tuan-tuan semua doa-doa yang baik, dan kalau pun na'udzubillah tersebut ataupun kita menyebut benda tak elok, bolehlah susul dengan perkara-perkara ni, ya. Allah alam. Silakan lagi kalau ada nak soalan. Saya sikit lagi Ustaz, boleh? Boleh Pak Jitai. Kalau tak ada orang soal saya kasih. Tadi pada kata kita lahirkan kata yang tak baik. Maksudnya perkataan dia. Perkataan. Kalau dalam pemikiran pun, saya ada baca juga. Dalam pemikiran kita ni mesti fikir positif, mendatangkan yang baik. Kalau kita pasif, bawah, jadi kita mendapat yang tak baik. Itu saya ada baca juga. Kita kena apa? Optimis lah. Optimis ya. Jangan jadi pesimis. Ya, betul. Pak Cik Tarikh, terima kasih Pak Cik Tarikh tambah. Hatta dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada psikologi ni. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala cakap apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku kata Allah, maknanya Allah kata aku akan memberikan dan menentukan sesuatu mengikut apa yang dipikirkan hamba tentang aku. Saya seorang teman. Dia kata dia apply belajar, dia nak apply masuk universiti. Dia kata, aku rasa aku tak dapat lah, dia bilang. Saya kata, kenapa pula? Dia kata, kalau ikut-ikutlah, memang aggregate dia tak bagus ke apalah. So, dia minta pula kursus yang kira susah. Okay. Jadi kata dia, tak rasa dia dapat ni. Saya pesan, saya kata kat dia, kalau kita bukan angan macam ni, tapi benda kita nak, tersalah sebut terbalik. Kalau kita sebut terbalik, dia tak dapat nanti. Betul sungguh dia tak dapat apa cerita ni. Ada orang lagi bodoh lagi dia dapat. Maksudnya, orang yang lagi rendah gigit daripada dia, dapat. Dan dia pun bukannya tak bagus mana pun. Saja diri dia tu tak puas hati. Jadi apa tuan-tuan, kita sebut apa, tadi Pak Cita kata optimis, jangan pesimis kan. Kita kena senantiasa ada tafaul. Tafaul tu optimis. Sebab kita dengan bersifat demikian, sangat banyak benda akan selesai. Banyak benda. Termasuk takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pak Cita hidup kita ni selalu kena uji tak? Kena uji. Okey. Tuan-tuan, jiran tetangga antara ujian Allah. Orang paling dekat dengan kita. Saya dengar satu kes, agak saya pun terkilan. Jiran depan rumah sama naik kot. Saya fikir-fikir, jiran naik kot. Pasal apa jiran ni naik kot? Agak-agak kalau rumah depan tu terbakar, agak-agak dia tolong tak tuan? Dia dah naik kot ni. Nabi kata SAW, tidak cukup iman seseorang daripada kamu sehingga jirannya merasa aman daripada semua sikap buruk tek bengik dia. Ini naik kot tuan-tuan dan puan. Tak ada seorang nak ngalah. Saya tengok ni agak, kita tak ada apa ya, kita harus pandang bak kata Pak Haji Tarikh. Ya, tak ada bak kata makcik semalam, makcik Betty. Tak ada ruginya, Dr. Sakinah kata, tak ada ruginya jadi orang baik. Sebab akan ada saja kebaikan yang akan menyusul. Takkanlah satu orang tak boleh fikir sampai jiran depan rumah naik kot. Lepas tu dia kata Pak Haji tu gatal pula dengan dia. Ilah. Tapi tak tukar bini pula. Stay lah. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain tuan-tuan? Kalau tak ada, bolehlah kita selesai ya. Saya matikan dulu recording ni. Kita ucap terima kasih kepada Masjid Kampung Siglap. Tuan-tuan dan puan-puan juga, saya ucap terima kasih banyak atas penelitian tuan-tuan. Allah kurniakan kita pengampunan sejak mula awal kuliah sampailah kepada akhir ni. Doa malaikat yang mustajab insya-Allah, dan hidup kita mudah-mudahan lebih barakah walaupun dalam keadaan yang agak susah. Sama-sama kat ini. Dan hari ini saya agak terkesima kata orang Melayu.
agak terkesima. Apa ya bahasa orang putih Kak? Terkesima. Terkesima ni macam terkejut gitu kan, macam amazed. Sebab saya tengok tadi, yes, saya tadi tengok kenapa senyap. Saya dah buka webinar Zoom ni, senyap dalam 5-7 minit tadi. Saya fikir-fikir, saya salah kasih link ke? Saya tengok orang semua dah masuk. Okey, hari ni bagus disiplin. Kalau tidak pinggan jatuh, budak nangis, ya, suara TV. Saya dengar Tanjung Pinang punya channel pun ada Batam. Tak apa tuan-tuan, saya bukan marah. Cuma maksud saya, cara kita masuk classroom, tempat ilmu tu cantik hari ni. Maka saya rasa saya mesti sebut lah. Sebab tuan-tuan buat benda baik. Pahala tu. Sebab ulama' kata, tak boleh tempat ilmu, majlis ilmu dia tak boleh kedai kopi. Sebab kedai kuha. Ya. Sebab tu majlis ilmu dia tak boleh Facebook. Dia tak boleh Facebook, je ngajar, mesti tukar. So dalam keadaan-keadaan tadi tuan-tuan telah menyantuni kebaikan, Allah kurniakan tuan-tuan masuk syurga dan kelapangan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, terima kasih banyak sama-sama ya bagi yang mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak. Terima kasih baca. Yuk, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Hari ni saya